Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Hoi Podcast. Anda bersama dengan saya, Ifa. Sebelum tu, jangan lupa subscribe channel kami, Home of Ideas. Jadi, tajuk kita pada hari ini, Ilham Bakat Seni Bina FCAP di USIM. Kehebatan FCAP di USIM. Jadi, saya bawakan tetamu istimewa, tetamu khas. Beliau merupakan seorang yang sangat berpengalaman memperkenalkan AR Abu Bakar. AR Abu Bakar merupakan seorang pensyarah USIM yang mengajar di Fakulti FCAP. Jadi, hai, Assalamualaikum AR. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. AR boleh perkenalkan diri sikit, latar belakang. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. InsyaAllah, nama saya Abu Bakar Mat Ali ya. Orang panggil AR kalau dapat bateri tu. AR tu beri sign lah maksudnya ya. Dia proses lah nak dapat AR. Tak apa. Saya berasal daripada Bukit Tajam, Pulau Pinang ya. Sekolah asalnya sekolah di BM High School, kalau sudah tahu BM High School dan melanjutkan pengajaran saya ke ITM pada masa itu tahun 23 dalam bidang seni bina ya. Graduate 78 dengan diploma seni bina. Dia masuk balik bekerja dengan JKR selama setahun. Sebelum masuk balik sambung diploma Advanced Diploma Architecture ya. Lepas tu saya kerja dengan City Hall sebanyak 2,5 tahun sebagai arkitek di Dewan Menara Kuala Lumpur 2,5 tahun. Tapi saya ni orang suka challenger ya. Kalau projek slow, bukanlah government slow kan okey kan, tapi saya tak dapat challenge tu, saya berhenti, saya resign, saya join private office after 2.5 years lah ya. Lepas 2 tahun setengah saya join Pakatan Arkitek Sendirian. Masa itu saya di sini arkitek kat situ. Memang banyak projek dan memang tak tidur malam juga lah, macam kita buat kerja kat studio juga ya. Lepas 4 tahun, lepas tu ekonomi downturn pada 86 ya. 86, 7, 89 kalau saya pun pernah experience. Tanya bapak-bapak mungkin tahu apa ya. Ekonomi kita amat tu pada masa tu. Jadi kawan saya dekat ITM, dia bakal mai join sebagai pensyarah ITM. Jadi saya masa tu terkejut lah. Culture terkejut lah. Pasal apa? Satu, kita private office ada kereta, ada allowance banyak, gaji banyak kan. Lepas tu masuk ITM ni gaji 1/3 tak ada. Jadi kan kita buruk tu masa apa? Kerana kalau saya mana itu ya. Saya fikirkan mungkin saya akan duduk sebagai pensyarah mungkin 3-4 tahun ya. Lepas tu mungkin saya akan praktis balik lah. Jadi sebenarnya selepas agak lama situ, ya betul, sebenarnya saya duduk kat ITM tu 14 tahun sebagai pensyarah ya. Ingat 3 tahun saja ya. Semasa saya dah set up office saya sendiri ya. Saya dapat bateri office saya dan rakan kongsi saya Rashid Kadir sebagai RKB Partnership back in 1989 tu lah ya. Itu saya lepas tu saya dah buat offer ITM suruh sanjurkan pelajaran buat master filosofi ya. Master filosofi dekat Sheffield. So I went there for 2 years to do my research there. Sebenarnya saya boleh sambung PhD pada masa itu tahun 90 pada masa itu Tapi kawan-kawan saya semua kata Haji, masa tu Haji, masa dia you better sambung PhD, tambah lagi setahun setengah dia dapat PhD kata. Tapi saya dah committed dengan kawan saya. Kawan saya dekat Malaysia dia orang di office. I'm being spending the office money because UK is expensive I went with my 2 children and wife kan. Jadi mahal sikit. Jadi rasa macam I janji 2 tahun. Jadi okay, I come back 2 years. So I come back, I finish up my contract dengan UiTM sampai 14 tahun By the same time I'm running my practice. Memula RKB Partnership supaya I like my friend, I set up my own DRM Architect, Design Resource Management Architect. Until today pada company tu ada ya. But again, it was very busy for me. Got a lot of job. InsyaAllah, Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi banyak We're running here and there. Basically, kalau you run 3 or 4 jobs at one time kan, sekejap meeting sana, meeting sini. So you're traveling all over the place. Masuklah projek dekat Indonesia pun saya ada projek buat kondo 2 unit kat Jakarta Pusat. Pusat ada bulan kali 2 minggu for 3 years Jadi memang sibuk. Tapi again, I got my commitment with ITM Tapi I said to my friend, let me stop baru I said let me stop, let me concentrate my practice kata, bagi practice saya. Lepas tu mungkin saya akan come back when I reach 60 years old. That is my promise to myself and to my friends. True enough, when I reached 60 years old, I went back to UiTM as a part-time lecturer kan, part-time lecturer, tapi tahan 2 semester aja.
Saya rasa macam soul tak ada. Soul tak ada masa saya duk mengajar dulu. Saya student dulu. Macam tak ada semangat. Saya rasa sesuatu tak kena. Tak tahulah kena student sekarang mungkin lain kan. Penerahan lain. Waktu dulu dekat UiTM Salam ada soul bila mengajar. Tapi Lepas tu saya macam tak seronok. jadi bila umur 60 tahun belajar kat USIM, benda Lepas tu saya mencari tempat lain sebenarnya. Saya pergi IUKL duduk dalam 2 tahun gitu kan. Lepas tu arwah Profesor Zuhairus, kebetulan dia pun pernah jadi student saya dulu. Dia head of department untuk studi banner, dia panggil saya masuk. So saya sebelum tu saya buat part time for a year 2014. Lepas tu saya join as a full time contract staff from December 2015 until today. So that is almost 10 years lah. In fact, I thought was cukup lakut for this semester, tapi I think I feel like student need perlukan. Dia some more contract which just started last December. Jadi AR dekat USIM mengajar subjek apa tu? Ya, kita semua sebenarnya kita ni all-rounder sebenarnya. Kita boleh design is our core subject design. Kita teach from first year sampai ke third year boleh. I can be anywhere. Tapi saya suka mengajar first year dan third year. Macam first year basic, they need to know architecture. Kita kena create a lot of interest pada diorang. Supaya dia suka, dia minat. Dia suka architecture. Buat cara yang santai, relax dan suka kan. It's a fun kind of semester lah pada saya lah. Tapi you come to serious semester, masuk semester 5, semester 6 tu very serious lah. So I took them semester 5 and 6 again. So masa tu kita conclude dia punya skill in doing architecture work kan. That is very good pada masa tu lah. Untuk penonton yang kat luar sana, sebelum tu mari saya kongsikan sebelum kita pergi ke soalan yang lebih lanjut. FCAP ni ditubuhkan di USIM pada 4 Januari 2016. Maksudnya FCAP berada di USIM sekarang dah dekat 7 ke 8 tahun, dah 8 tahun lah. Tapi AR Abu Bakar kita ni berada di USIM bukan pada waktu dia ditubuhkan, tapi sebelum tu lagi. Beritahu sebentar tadi, saya temu bual dia. Dia berada di USIM pada 2014. Jadi AR dah lama berbakti di USIM ni. Saya nak ceritakan juga FCAP menawarkan 3 program. Program yang pertama ialah Electrical Engineering. Betul. Ada Electronic Engineering, dan seperti yang kita tahu sekarang kita tengah bincangkan pasal arkitek. Jadi pada hari ini saya nak highlightkan pasal arkitek sebab AR dan tetamu kita ialah merupakan seorang pengajar program architecture. Saya nak tanyalah, ramai student arkitek ni berada di Tamhidi. Kenapa diorang tak study dekat FCAP? Sebenarnya kita tak ada ruang, tak ada fakulti sendiri yang ada bangunan sendiri Jadi kita menumpang Mulanya di FST bila ada engineering, engineering 2 engineering kan, elektronik, electrical situ. Tapi architecture tak ada ruang Jadi kita diberikan ruang 1 level 4 dekat Tamhidi. Jadi bagus juga bila kata ruang situ. Tamhidi apa potential potential client saya kata. Berapa mereka ada feeder pada kita kan. Jadi bila kita ada program architecture, they can drop by and see kan. Dia tengok exhibition kita, dia got excited they got some of them through that baru dia minat buat architecture Dia dekat tengah-tengah. Jadi bila orang kan selalu lawat Tamhidi. Jadi betul. Bila student architecture ada buat pameran ke apa ke tu, yang student boleh tengok segala projek-projek yang telah mereka buat. Jadi AR nak tanyalah, je pengajian architecture kat USIM ni mendapat iktiraf daripada Malaysian Qualification Agency. Selain daripada tu, apa lagi yang memang kita MQ dapat tapi yang utama adalah daripada Lembaga Arkitek Malaysia Dia salah satu yang kontrol kita punya program pengajaran kita Semua universiti arkitektur yang ada arkitektur akan melalui proses mendapatkan akreditasi daripada LAM Part 1 nama dia. Dia ada 2 part Part 1 maksudnya untuk degree pertama ijazah pertama. Part 2 untuk master program. Itu lebih profesional lah. Sekarang ni USIM kendalikan hanya part 1 sahaja. InsyaAllah kalau rezeki silibus kita dah submit, program kita untuk part 2 dalam proses. Kalau jadi insyaAllah tahun ni kita boleh mula part 2 Maksudnya part 2 tu student boleh ambil master. Master in architecture. Master itu satu part 2 yang kalau orang siapa-siapa nak jadi arkitek mesti melalui program part 2 ini. Bagaimana pula dengan bila student arkitek dekat USIM ni dah graduate,
bagaimana dengan kebunpasaran mereka? Dia sebenarnya architecture student ni, dia bukan setakat graduate dapat paper. They are very versatile sebenarnya. They can do a lot of things in a very creative way. We create them to be very creative. Dia buat apa saja pun boleh. They can be a graphic designer, they can be a modeler, they can be a skill BIM and draftsmanship, drafting. They can be working with interior designer, they can be contractor, developer, assistant architect kalau yang betul lah. Dia masuk ke architect office jadi architecture assistant. And a lot, banyak lagi. Banyak lagi yang peluang dia boleh kerja. Maksudnya student arkitek ni tak perlu risau lah. Bila diorang graduate, InsyaAllah ada je kerja untuk mereka. Boleh je apply kerja mana-mana. Yang mustahak ni dekat USIM ni ada satu software dia panggil Rabbit software. Banyak USIM lain tak ada Rabbit software. Rabbit software being used satu dunia Mana ada building yang canggih tu pakai Rabbit software. USIM kita ada tu. Kita beli software tu, kita train student. Jadi maksud dapat kerja because of the skill in Rabbit software. Itu satu lagi Sepanjang AR menjadi pensyarah, mesti berbagai cara yang AR buat untuk meningkatkan lagi kreativiti dan idea pelajar. Jadi apa antara aktiviti yang AR buat kepada pelajar, untuk pelajar? Sebenarnya saya minat kepada we put education in practice. Maksudnya kita ada satu gap yang agak besar antara education dan juga practice. Dia ada gap. Selalunya bila education anda mengajar teori bila teori itu maksudnya dia tak tahu apa berlaku kat luar kan. Jadi dia practice maksudnya kita bawakan sesuatu yang boleh bina, boleh pegang, dia boleh pasang sendiri, potong sendiri dan rasa bahan-bahan material tu. Itu yang kita cuba bawakan dekat USIM ni Ada dekat USIM ke peralatan tu ke? Ada. Kita ada bengkel Ada bengkel yang kita ada semua peralatan tu, besi, kayu dan konkrit. Semua tu yang ada dekat depan student mall tu ke? Ke bukan? Betul. Bengkel yang tu lah. I see. Jadi saya ada dengar mengikut kajian, pelajar lelaki yang cenderung untuk belajar arkitektur berbanding perempuan. Betul ke AR? Tapi untuk menjawab persoalan ini, kita akan jawab di segmen yang kedua. Lagi kita rehat minum air dulu. Jangan ke mana-mana, kembali di segmen kedua. Welcome back to Hoi Podcast. Terima kasih kerana setia bersama kami. Bersama saya AR Abu Bakar. Jadi kembali ke persoalan kita sebentar tadi. Mengikut kajian, ada yang mengatakan lelaki yang lebih cenderung untuk belajar arkitek berbanding perempuan. Betul ke? Ya. Mungkin kalau saya bandingkan time saya dahulu tahun 1973 dia pertama kali masuk UiTM masa itu perempuan hanya 10 orang, kami 40 orang Wah, memang betul pada masa itu perempuan amat kurang tapi tidak sekarang kalau sekarang terbalik maksudnya perempuan 2/3, lelaki 1/3 kalau dekat USIM jadi itulah dia punya lebih kurang distribution number of student dan lelaki dan perempuan. Kalau macam mana pula dengan kreativiti, dengan idea, biasanya lelaki yang perempuan mana yang selalu memenuhi cita rasa? Sebenarnya kalau tengok dari cross section sejak saya mengajar di sini kan memang dua-dua ada dia punya kefakaran masing-masing, ada dia punya skill masing-masing, dan saya tak heran mengatakan ada perempuan lebih baik daripada lelaki. Walaupun ada lelaki baru ni macam tahun lepas dapat award, sudah dapat ada gold medal kan, macam sama gold medal kan, itu pun my student lah masa itu. Pada masa itu memang ramai dapat Deansley dan ramai dapat first class. Pertama kali sejarah dapat 15 orang first class lagi architecture. Memang universiti lain berjang dapat macam tu. Sebenarnya USIM ni mempunyai pelajar-pelajar yang hebat. Dan tak semua universiti ada pelajar macam tu Seterusnya, sebagai lecturer yang dah lama mengajar, kiranya dah dekat 10 tahun ke? Dah dekat. Saya kalau ikut mengajar saja, saya daripada saya kerja dengan City Hall dulu pun, saya part time dengan UTM Jalan Semarak dulu. Ada architecture, malam-malam saya mengajar situ pada pro part timer kan. Kalau ikut campur UiTM dengan sini dah hampir 24 tahun Maksudnya dah banyak sangat pengalaman mengajar tu. Jadi sepanjang menjadi seorang pensyarah,
Apa antara cabaran? Sebenarnya memang cabaran tu banyak, tapi you make it something very interesting kan. Kau tengok student ni mula-mula tak tahu apa kan. Ya, betul. Bila kita dah mengajar dia tahu sesuatu kan. Tapi dia dah pandai, dia produce. Tapi ada juga setengah student tu, kita nak bawakan mereka ke peringkat yang dia fikir lebih dalam architecture. Maksud tadi ni, thinking architecture has to be in many layers though. Maksudnya, architecture is not something yang kita tengok just a simple thing like that, but you got to consider the whole scenario of what happening around you in the world. Social, economic, politics, not political, technical, environmental, human science, all aspect of environment masuk dalam tu. Jadi, nak dapat satu decision untuk buat satu problem tu memang susah. So kadang-kadang dia dapat dia pemikiran cetek, decision dia cetek. Saya bandingkan macam ni. Saya ambilkan anayan, kalau you ada layers of earth kan, you banyak layers kan. Dia orang fikir, dia punya fikir tu maksudnya sampai dapat humus, dapat clay, sampai ke rock dah berhenti kan. Maksud dia tak mampu dia fikir lagi. Because so many things ni to produce something very premature. Actually saya cakap dia, korang ni saya baru nak start awak dah habis ya. Maksud macam tu Jadi maksudnya dia lack of references, lack of discussion, lack of sketches, lack of exploration especially kan. But those who actually score, do well, those are use a lot of their knowledge to gather so much information in internet. Dulu kita dapat project brief tu, kita pergi library semua buka buku kan. And buat student lah. Mana internet kan? Buka buku penuh lah koridor sudah architecture. Suka buku nak buat reference kan. Sekarang everything is your fingertips kan. If they are good enough, they're well trained, they can gather some of the information, they put in their file, categorize their file, and then digest, do some research, read, not just see photographs, and then probably they can dig the layers too until they found some precious material down there. It's a gold down there, Tak ada gold pada black oil dalam tu kan, black gold dalam tu kan. That is something that we're looking for, but not many actually achieve to that kind of level. Maksudnya cabaran dia untuk menjadikan student tu orang yang macam berusaha kaji dalam architecture. So, dia kata shallow thinking compared to deep thinking tadi architecture has got to go very deeper because why? It involve human, it involves user yang akan pakai bangunan tu bukan kita. Banyak architect design for themselves but not for the user. User attitude, the student has to analyze, communicate with user. How do people behave to certain spaces kan? This is something a student kadang fail to understand. I said bring yourself in the space. Try to imagine the space, But sometimes they fail to do that. But after many practices, sampai ke final year, some maybe manage to grab that and maybe to produce something good lah. Jadi kita pergi ke topik yang seterusnya. Pernah satu ketika Yusim pernah mewakili Malaysia sebagai wakil tunggal dalam merebut wang tunai AED 10 juta Dan projek yang Yusim buat tu nama dia projek Rumah Mizan. Betul ke? Betul adakah doktor turut terlibat dalam projek tersebut? Memang sebenarnya buat correction sikit lah memang solar Decathlon ni dia punya price dia hanya 400,000 Emirates Riyadh kita dapat price 400,000 lebih kurang 500,000 duit kita sekarang lah Memang saya directly terlibat Saya memang because of probably my vast experience I come here I got about 30 over years experience sebagai practicing architect Jadi they put me a task. They call me Haji Haji you do the construction, you come up with the idea how to complete the building within 14 days. 14 days. The construction take only 14 days. So of course sebelum meeting pun ada tahu I got an idea how to do it So I presented my idea, details, how we actually look at certain aspect of criteria for this getting the idea. Bukan mudah apa siapa. Student tak pandai, tak pernah buat construction And then kita ada limitation dari segi bahan-bahan kita nak pakai, bahan yang kering yang mudah diangkat, ringan. So student ni senang nak fabricate Itu pula kita kena fikir pula, itu dah container the size yang limited part 2.4 by 2.4 lebih kurang macam tu kan. Jadi kita material tak ada besar-besar. Kalau dekat Dubai tadi, kalau Arab yang ada trailer ni, dia bawa living room satu, kitchen satu, bedroom, dia pasang tu 2 hari dah siap bangunannya. Ya betul, kami ada hundreds of pieces daripada frame-frame yang perlu buat kan. Jadi saya fikirlah, saya sendiri yang fikir cara nak construction, detail-detail, macam nak join, macam nak sambung, macam nak angkat. Kita buatkan macam cage module tu pasang module tu, kita angkat modul letak atas platform,
letak bumbung, pasang semua. Maksudnya AR yang conduct semua benda tu. Saya do all the details, construction details, supervision semua lah. Dibantu oleh pelajar. Yalah, ada student kan, we transfer knowledge pada bantu arkitek yang lain yang ada department kami lah. Semua terlibat, dia kata semua terlibat. Apa tujuan projek tu, dia nak apa, dia punya achievement macam projek ni dikendalikan oleh American Energy Commission. American Energy Commission ni dia conduct every 2 years. Dia ada solar decathlon challenge everywhere in the world. China, Africa, Dubai, everywhere lah. Kebetulan masa 1998 tu is in Dubai. So we submitted out of 60 university that submitted the application. So only 20 was selected. So we were selected. So we were very surprised. I think the strength of the idea is there because we have this inductive aspect in the design. And then public design is interesting. So we were selected, only 20 selected out of 60 universities. So from that time onward tu, we spent 2 years of doing all the details to make sure that everything is biasa ada certain level submission, kena buat submission, kena pergi Dubai, tengok dulu site, briefing dulu, ada workshop, patah balik, pergi sekali lagi, 3 kali pergi Dubai kan. Rumah tu dibina di Dubai. Di Dubai. Ada di Dubai sekarang. Kita kena buat satu sampel house kat sini. Sampel house tu kebetulan kita bekerjasama dengan UTM untuk engineering aspect, structural calculation, steel calculation, itu engineer yang buat. M&E bersama lighting, semua is 100% solar house. Everything use solar. We got to install solar panel. Every energy pakai solar. Dia punya they will actually check the performance of our solar, the performance of our construction. There about 8 kind of category dia akan check satu-satu kan. Jadi kita buat sini lah. Dia buat almost 1 year, 8 months. We do here, fabricate, cut, pasang. Agak 80% complete tu. Tanggal semua tanggal. Ini pada tahun 2016? 2018. 2018. Tapi kita start 2016. 16, 17, 18 ya. Dan projek tu dah berjaya dibina kat Dubai lah sekarang. Kita dismantle balik. Jadi masalah apa? Challenges is a lot. Jadi dengan weathernya, basah, hujan semua kan. Jadi tak apalah, kita masuk dalam kontainer, 3 kontainer, we ship. Sampai sana, remember, we got to complete within 14 days. Itu dia yang fully participated situ ada 15 negara saja. 51 back out. They cannot afford to bring their material there, okay? Tadi kita 15 negara saja. Tapi masalah kita bukan apa. We were given 14 days to complete installation plus on plug semua jalan ya. Tapi our consignment was delayed for 3 days. There was some miscommunication problem at the port. The port tahan consignment kita, kontainer kita 3 hari. Masya Allah, tangguh kita. Bantulah kami. Lagi kurang. Tapi masa saya buat program untuk 14 hari, saya buat program lah. Apa first day ada apa, second day, dah sampai ke 14 hari. Dan hati saya kata, sebenarnya building ni boleh buat 10 hari. Itu je Allah Ta'ala bagi 10 hari tu. Jadi sekarang ni projek tu dah berjaya dan... Okey, dah berjaya. Ikut tu proses, siap semua. Nak ambil gambar semua tu, kena runtuh balik. Balik ke Malaysia. Memang ada satu universiti nak beli, tapi dah ada a lot of complication kan. It's just not to buy. Buy Alhamdulillah lah, ambil semua kan. So we runtuh balik, bring back order material. Tapi wasak banyak alfa tu, wasak lah. That building kalau nak buat tu dekat 5 bulan. Tapi kita buat dalam 11 hari. Maksudnya kat sini bukan biasa-biasa sebenarnya architecture USIM. Dan AR kita ni pun sebenarnya hebat lah sebab diberi tempoh 14 hari tapi bila buat 10 hari pun boleh settle. InsyaAllah ya. Ambil masa lagi panjang tapi berjaya disiapkan dalam masa yang singkat. Dan kita dapat lihat banyak sumbangan FCAP ni kan. Salah satunya yang ada dekat USIM sendiri, binaan gazebo depan Tamhidi. Mungkin semua pelajar USIM tahu dan mungkin semua orang tak tahu yang sebenarnya gazebo tu dibina oleh student sendiri, betul? Betul. Dan AR cerita gazebo ni dia punya structure tu macam mana dibina. Dia kata dia full green, 100% green. Sebenarnya I took this subject as a design for second semester. Second semester ni dia kena buat timber buat timber maksudnya everything kayu lah. Subjek pasti timber, design mesti timber. Second semester baru nak belajar buat rumah.
first semester tu masih main grafik kan, presentation kan, fun sikit lah. Ini buat rumah, kita buat satu rumah holiday house kat Port Dickson. Okay, jadi ambil kesempatan tu nak explorekan dia pada penghayatan mahir timber kan. Saya buat satu projek panggil Green Gazebo. Saya promise dengan student, if you do well, I'll get some fund. We build this green gazebo. Wah, semua excited. Oh, okay. So we got about 8 submission, 8 group. So in fact, all the 8 can be built. So we selected 2 group dulu. So with a little budget that we have, mula-mula dengan 2,000 je beli material, tapi banyak kadang sumbangan sendiri, sumbangan daripada kawan-kawan dan lecturer. So we build. Tapi itulah, kita just start seminggu je MCO ada back in 201 March 2018. It was store for a while. Oh, tu yang tengok macam tergedala. Lama tergedala. Lepas tu sambung balik MCO. Lepas tu ada minor accident sikit, berhenti lagi. Jadi dia student yang buat the first year tadi sampai nak graduate dah, dia sambung balik. Sambung pun dia hanya dapat sambung dalam 80% saja. Dia tak sempat dah. Dia orang nak pakai jubah nak pergi ambil degree kan. So it was continued by their junior kan. Jadi their junior pun dapat share the experience. So we do it almost more than 3 years for the work that can be complete within just 1.5 months saja. The actual time spent within 1.5 months. Tapi satu unik pasal ni, pasal green tadi kan, we use recycle timber, 100% recycle. Kayu buruk kita beli, and then kita beli ketam. We send the student to PD, to my friend's workshop. They ada machine. They teach them how to actually trim, ketam, potong, cabut paku. Kan kalau zaman paku banyak kan. And then how to cut machine, macam-macam lah. We put them 2 days of training kat workshop tu. Kalau kita kata green gazebo, maksudnya kalau satu struktur atau binaan mestilah kena sambung kan. Jadi macam mana AR sambung? Betul. Sebenarnya kita ada pakai dowel. Kita panggil dowel. Ni paku. Green gazebo tak ada pakai paku, tapi paku kayu. Dia satu acuan besi. Tinggi dia kurang 450 mm, lebar dia lebih kurang 300. Dia ada lubang ikut diameter daripada 1 inci, setengah inci sampai kecil-kecil. Jadi kita ada kayu macam ni. Kita trim tu, masuk lubang tu, ambil kayu ketuk sampai dia keluar. Tu je keluar jadi. Ini paku kami kalau frame tu besar lah ni double ni. Kalau frame kecil lah 100% kayu. So tak ada pakai paku langsung. Macam mana dia boleh kukuh? Ini kalau ikut zaman dulu memang pakai ini cara pembinaan zaman dulu. Kita nak resemble, nak ingat balik cara-cara pembinaan greens. Even in China, Jepun semua pakai macam dulu. Masuklah dulu pakai pasak semua kan. Tak ada paku dulu. Semua pakai macam konsep double. Lepas tu kalau maksudnya binaan gazebo ni student dia bagi komitmen dari segi design ke student yang bina? Okay, betul. Dia student come up with the design. Saya pilih yang mana agak menarik. Saya pilih 2 tu. Satu kita cari agak simple, repetitious, so that when they do the work dia dah faham sikit. Jangan betul something complex. Repetitious dulu, dia buat 1, dia repeat 2, 3, 4 dia faham kan. Terbit kita nama satu yang pertama tu imagination. Dia orang punya idea lah. Student idea. Buat 1. Jadi detail saya buat lah. Detail saya nama macam sambung tanggam semua kan. Saya buat lah, student bantu sikit. Dia potong, dia gaji, dia tebuk lubang, dia drill, dia buat semua ni. Semua dia buat. Saya tengok saya survive saja. Maksudnya sebelum bina yang besar tu kena bina yang kecil dulu Zakir? Bukan kecil, agak simple. Dia besar juga tapi simple. Yang kedua tu sering tu lebih complicated. Ada platform, 3 platform duduk boleh, bahasa yang boleh. Jadi itu lebih complicated. Tapi lah biasa the first one tu, second one tu agak mudah lah. Maksudnya student yang berjaya untuk design, mereka lah yang bukan dia semua buat. Semua buat sama-sama. Tapi semua sama-sama yang design tu terpilih je lah. Terpilih. Ada nama dia adalah 8 orang tu. Jadi selain daripada gazebo, apa maksudnya gazebo ni dijadikan assignment untuk student, betul? Untuk hasilkan design. Lepas ni apa? Itulah macam saya cakap pada mula kalau semua ingat tadi kan. Saya kata want to put this education in practice. Practicing architecture education. Maksud tadi dia kena mengamalkan apa yang dia belajar.
Jadi kita berdedahkan diorang dan sekarang pertama kita pakai kayu kan. Kayu dah lebih kurang dia dah mahir sikit, dia dah faham. And then student belajar, boleh tengok. Bila saya nak ada subjek ni lagi, saya bawa student, this is what they call joist, they call rafter, this is barrel, this is how we fix together, this is how the tanggam look like kan, how you fix, how to do spacing for the board and so on. Jadi sekarang ni saya ada program satu lagi tapi belum materialisasi kerana saya tak mengajar subjek tu lagi. Dia touch steel pula kita ada steel. Steel, besi. Architecture kan dia ada konkrit, besi, kayu semua kan dan komposit material lain lah. Jadi steel ni nanti kita buat satu dekat workshop tu ada ruang untuk ruang meeting, ruang simpan barang, ruang pejabat sikit. Jadi kita nak buat yang tu, kita jadi student punya projek. Lepas tu saya ada cadangan nak buat satu arca Inilah besi. Next project. Arca ni mungkin saya sudah come as a design. Saya nakkan semua jenis besi yang ada dekat Malaysia ni dimasukkan dalam design tu. Jadi bila student kerja besi, dia boleh pegang, dia kata, oh ini kata I-beam, oh ni kata circular beam, oh ni kata section, oh ni kata C-channel kan. Jadi bila ada macam ni, dia boleh rasa sendiri, kita cerita dia tahu, apa tengok. Jadi baru dia rasa dia tahu, oh macam ni. Padahal besi, yang buat detail tak tahu kan. Besi tu nak digunakan, nak bina something ke? Bina itu buat arca. Oh, buat arca. Bukan buat bangunan. Kena buat arca dia macam arca contoh. Arca sculpture. Kita akan, mungkin saya akan bekerjasama dengan Malaysian Sea Association untuk dia donate, contribute atau sumbangkan all type of besi ni from the members. Supaya boleh buat arca. Semua jenis besi, kita buat satu sculpture yang menarik. Biar orang boleh duduk tu, ambil gambar ke, rasa, tengok, panjat, diri. This is the kind of thing that I thought I want to introduce so that we have timber for example, because besi, setelah kita buat pejabat tadi lah. Sangat menarik. Maksudnya kalau masuk arkitek ni sebenarnya bukan tak bosan. Dia walaupun memenatkan tapi dia merupakan satu kos yang sangat menarik sebab kita akan terokai banyak benda, banyak material. Jadi sayangnya podcast kita sudah sampai ke penghujungnya. Masa pun tinggal lagi sikit. Jadi untuk akhiri podcast kita, ada tak apa-apa pesanan atau kata-kata kepada anak muda yang minat dalam bidang arkitek? Memang saya bidang yang memang mencabar, tapi pada saya bidang ni satu yang boleh membukakan dunia di mana you can actually contribute to masyarakat, to nation, even to the world for that matter. If you try to create something that is benefit the world kan, the public, very simple you nak buat something yang sekarang ni kita nakli kan. Nakli banyak building outside there tak ada ikut Islamic value pun. Jadi kita cuba narrow dalam Islamic value. Itu saja kat perumahan saja banyak boleh contribute. Pernah sekali dulu saya buat low cost housing masa ke City Hall, baru dua unit every day. Jadi saya buat sistem sendiri, dapat 3 bilik. Pakai yang saya created sistem sendiri. And then they take the 3 room as a compulsory kind of low cost for every developer to do. That's back 1993 dulu. Atau saya muda lagi. Jadi don't worry, there's a lot of challenges there. And interesting, the cost is very interesting, tapi a bit tiring. You have to have energy, not physical energy, but mental energy. Itu yang sangat sekali Because to process tu, kalau student tak tidur, memang tak tidur. Because the thinking process tu lama. To polish drawing tu lama. Itulah kadang ada proses nak shortcut. Tapi macam tak kata kan, if you work too shallow, think too shallow, then you pun macam mediocre kan. You got to think deep and fast action. Kadang ni berangan sudah ni. Komputer pula tu, dah draw line, 1 line, 2 line, tapi dah keluar masuk 150 kali, 100 kali dah pun. Line tak draw pun. Macam tu lah satu masalah dia. The best, take the pen and pencil, draw it, that's it. Don't worry kata, welcome to Husin especially. I love Husin because of Nakli. That's why I stay here for a long time. I feel that there's so much to contribute here. Maksudnya korang dekat luar sana, kalau minat dalam bidang architecture, jangan ragu-ragu untuk teruskan minat kerana banyak benda yang korang boleh turakai dalam dunia architecture ni. Dunia architecture sangat menarik berdasarkan semua penjelasan daripada AR Abu Bakar kita. Walaupun nampak memenatkan, tapi ia sangat menggembirakan dan menarik hasilnya.
Jadi itu sahaja daripada podcast kita dalam episod kali ini. Terima kasih banyak AR kerana kongsikan banyak sangat pengalaman. Kalau dapat bercakap lama, insyaAllah mungkin nak bercakap lama, tapi masa mencuburi kita. Itu sahaja pada kami. Terima kasih kepada semua penonton yang setia mendengar. Dan jangan lupa sebelum tu subscribe channel kami Home of Ideas dan teruskan support semua konten daripada kami, insyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih.